Bila kita mula mengadah, kita selalu keluar sama borak panjang-panjang, makan dan tengok wayang. Sikit-sikit aku merajuk, kau selalu sabar pujuk, tapi sebenarnya ku cuma nak uji saja. Sayangkanmu takkan pernah lukakanmu, gapai tanganku denganku selalu berharap. Testing 1, 2, 3. Boleh dengar Ku sayangkanmu takkan pernah lukakanmu, gapai tanganku denganku selalu benar. Aku rindukanmu, jangan pernah tinggalkanku, kaulah hatiku tak sempurna tanpa dirimu. Benar aku sayangkanmu, takkan pernah lukakanmu, gapai tanganku denganku selalu benar. Aku rindukanmu, jangan pernah tinggalkanku, kaulah hatiku tak sempurna tanpa dirimu. Dalam padaku gembira, kadangkala sedih juga. Kau sudah berpunya, tak mungkin jadi milikku selamanya. Hello Selangor. Ya, hai selamat petang, kembali lagi Jumpa Kedah Ash temankan anda, dan kita sudah pun masuk dalam ruangan Hello Selangor, iaitu dompet kita setiap hari Khamis 2.30 petang sehingga pukul 3 petang. Okey, sekarang ini anda boleh stream kami melalui aplikasi RTM Klik, di mana itu adalah platform digital yang kami sediakan untuk anda layan Selangor FM di telefon anda, telefon pintar anda khususnya. Mak turun je secara percuma tanpa perlu bayar apa-apa. Sekarang kita ada Hello Selangor, Ina. Ya, kita dah pun tersedak kat sini. Banyak nama lah macam saya. Kita dah pun bersama dengan tetamu kita di talian bersama Profesor Madya Dr. Nuraj Lee Rizwan Shah, iaitu pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, dengan tajuk Kehidupan Digital Penggunaan E-Wallet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Hello, Assalamualaikum. Dengar tak? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Hello. Prof, di sana Boleh. Prof. Dengar Prof? Boleh dengar, boleh. Okey, tak apa. Kita ada cabaran taktikal sikit, tapi jangan risaulah. Kalau kita nak tahu lebih lanjut mengenai e-wallet. E-wallet ni sebenarnya kan, e-wallet ni memang dah makin lama makin sinonim dengan kita. Ya, macam saya nak makan, walaupun nak bayar satu air saja, pakai e-wallet. Betul. Saya Sekarang dah malas nak ada cash dah sebenarnya. betul. Sebab orang kata, macam saya sendirilah, Okey. kalau dalam wallet, kalau ada cash, cepat habis. Betul. Saya kalau awak ada cash buat habis. Saya tak ada cash. Terhutang belakang tu. Oi bro, kedai ni tak boleh guna e-wallet macam mana Dah tak pasal berhutang. Tak pasal berhutang pula kan. Tapi kita bayar balik. Okey, kepada anda terus standby untuk Hello Selangor pada petang ini, sebab kita ada perbincangan untuk petang ini mengenai e-wallet. Selepas ini kami kembali menemani anda. Aku dan dirimu, Bunga Cita Lestari dan Ari Lasso, Selangor FM. pilihan tepat. Testing. Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggema. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Sudah terlalu lama Cubaan 1, 2, 3. tenggelam dalam gelisah yang tak teredam. Cubaan
Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing. Boleh dengar tak? Testing. Testing 1, 2, 3. Testing. Testing. Cubaan 1, 2, 3. Testing, testing, testing. Jika sang waktu bisa kita hentikan. Testing 1, 2, 3. Testing. 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Meleburkan semua batas antara Prof dengar suara kami tak? kau dan Boleh dengar, saya dengar suara. Kami tak dengar suara Prof. kita. Duhai cintaku, Sekejap. lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Boleh dengar tak? Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Testing, testing, testing. 1, 2, 3. Testing 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 1, 2, 3. Duhai cintaku, Cubaan 1, 2, 3. Testing. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. duhai cintaku, sayangku, duhai sayang. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu, dan kini hanya Testing 1, 2, 3. Testing. Testing 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Cubaan 1, 2, 3. Untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat. Cubaan 1, 2, 3. Kita menjaga hak, batas dan Cubaan 1, 2, 3. kaum Boleh dengar ke? InsyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syamazmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan. Dengar tak? Tak dengar tak? Saya tak Setiap dengar. pagi Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Ingat tak I dulu yang taja you belajar ni you nak kahwin lagi contoh kan. Mengikut pengalaman tu. Adalah nak cerita. Dalam santai dan berjenaka, kami tetap fokus selesaikan persoalan agama anda. Soalan hot minggu ini, Ustaz. Ya. Yang sambutan Halloween tak ada kaitan dengan apa-apa agama. Negara kita fatwa kebangsaan telah memutuskan hukumnya haram. Kenapa? Anda nak bertanya soalan? Jangan malu, jangan segan. Bersama panel jemputan kami, Ustaz Hafiz. 2 tahun lepas dia darab dengan 2. Dia 10 tahun dia darab dengan 10. Dengar kata kalau darab 4 orang marah Ustaz. Apa nak tanya? Tanyalah. Setiap hari Jumaat, 8 hingga 10 pagi. Dalam Inspirasi Selangor FM, sarapan terbaik anda. Ada ke yang mengantuk petang-petang ni? Cuba dengar lagu ni. Kalau lagu ni, Hidup ini penuh pasaroma, takkan mungkin tahu jika kau tak mau coba. yang ini. Wow, segar bugar
Dah nampak? Ekspresi Selangor FM, pilihan tepat dengan lagu-lagu terkini yang terbaik. Selain satu Prof dengar? peribahasa Hello Dengar tak suara Selangor kami? yang diakhiri dengan hari ini dalam sejarah. Hello Selangor. Ya bos, perspektif ikon, perspektif sihat, dompet kita, perspektif pelancongan. Mana yang suka berkaraoke tu? Hantar bos nak tahu. Lagi terbaik, hubungi je terus konti. Mungkin anda yang kami cari untuk misi mencari penyanyi serba boleh bagi karaoke Sumbang Kebimbang bermula 3 hingga 4 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mestilah nak berita terkini juga kan? Rutin 4 petang. Bukan tu je. Waktu solat, refleksi, soalan hot dan info berguna. Ekspresi Selangor FM 25 pilihan tepat. Memories follow me left and right. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. All I think about are the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. Ya, ya betul salah. Stays with me Ah, night. I can feel you over here. ah. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the Okey, boleh. you went away. So tak ada ni lah. Ke video aja dengan telefon. So, Naya. Okey. Dekat. Boleh. Boleh. Take up every corner of my mind. What you gonna do? Your love stays with me day and night. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital. Tiba-tiba... Mona. Dati, datang check up juga ke? Taklah, datang melawat anak kawan. Comelnya anak awak. Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam ayah dia. Turus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia. Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita. Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat. Tidak cukup dengan pengumuman Hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa. ஆயிரத்தி 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of. 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。 Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah peri kemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة. Ekspresi Selangor FM 25 kembali bersama dengan kami berdua Cempaka dan juga Ash. Sekarang ini kita ada Hello Selangor untuk dompet kita. Tajuknya kehidupan digital penggunaan e-wallet. Ya, bersama Profesor Madya Dr. Nurajli Rizwan Shah, iaitu pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Halo, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa khabar Ash? Cempaka? Alhamdulillah kami baik-baik saja. Okey. Hari ni Ronok tengok muka ceria-ceria kan? Kami memang begini Prof. Jadi Prof, minta maaf lah. Tadi biasalah kan cabaran-cabaran macam-macam dalam hidup. Macam-macam kami di sini. Ini cabaran digital namanya. Betul. Kenalah dengan topik Kena kita dengan Prof. topik kita hari ini e-wallet. Ya, betul. Jadi Prof, kita sebelum kita nak masuk lebih mendalam lagi kan, kalau mungkin ada rakan pendengar kita yang kurang familiar ataupun kurang biasa lah dengan istilah e-wallet ni, boleh Prof ceritakan apakah sebenarnya e-wallet dan bagaimana cara e-wallet ni bekerja lah? Okey. Dia macam ni lah. Saya nak bagi cerita yang paling mudah lah untuk difahami lah. Okey, e-wallet ni sebenarnya dia adalah satu aplikasi lah. Aplikasi yang mana kita boleh download dan masukkan dalam handphone kita. Itu yang secara yang paling mudah lah. Okey. Kita boleh download dekat Google Play ke, dekat Apple Play ke, Apple Store ke kan. So maksudnya kita semua dah pakai handphone yang smart tu smart and digital handphone tu kan. Tapi kalau pakai handphone yang lama-lama tu tak boleh lah. Jadi yang kena pakai handphone yang smartphone tu. Okay, jadi apa-apa platform yang mana kita boleh membuat transaksi, contoh pembelian ke, kita nak buat transfer ke dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan, apa sebenarnya e-wallet ni dari segi ekonomi kita, dari segi perancangan negara. Yang tu mungkin saya nak minta sikit masa untuk saya cerita sikit. Sebenarnya kan, kita ada perancangan jangka panjang, iaitu Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Maksudnya satu rancangan di mana Malaysia nak capai pada 2030 kan. Jadi kita ada satu plan 10 tahun. 10 tahun. Dan dalam rancangan Wawasan Kemakmuran Bersama tu 2030 tu adalah juga kita punya rancangan hendak transform ke negara kita ni untuk menjadi sebuah negara yang berkemampuan dari segi digitalisasi tu. Kita tak nak ada setengah rakyat boleh menggunakan digital, ada setengah tu tak tahu. Jadi kita nak semua boleh menggunakan digitalisasi lah. Maksudnya dari segi penggunaan aplikasinya, dari segi macam mana nak buat transaksi dan sebagainya lah. Dan juga kita ada satu lagi dia panggil blueprint iaitu My Digital. My Digital. Ini satu juga rancangan yang mana kita tengok ada 3 fasa tau. 3 fasa untuk kita capai yang jangka panjang tadi tu. Wawasan Kemakmuran Bersama tu kan. Kita ada My Digital ni untuk kita mencapai jangka panjang. 3 fasa tu, fasa yang pertama. Fasa pertama ialah untuk kita fokus kepada menguatkan lagi kita punya persekitaran digital ni.
Jadi kalau kita perasan dulu kan kita banyak macam insentif ataupun inisiatif yang diberikan oleh kerajaan kepada golongan, contohnya golongan-golongan muda ni untuk menggunakan digital ataupun e-wallet ni. Dulu ada apa ni, saya tak ingat apa namanya. Macam banyak kali lah maksudnya, banyak kali. Itu Rahmah ke apa ke, tapi semuanya diberikan ke dalam e-wallet kan, e-wallet. Itu fasa pertama. Fasa pertama. Fasa kedua fasa pertama tu daripada 2021 sampai 2022 lah. Fasa yang kedua iaitu tahun ni sampai tahun 2025 kita fokus untuk membuatkan transformasi digital ni dapat dinikmati oleh semua. Oleh semua orang lah. Maksudnya inklusif. Maksudnya kita nak bukan hanya golongan muda saja kan. Kita nak semua orang boleh pakai. Termasuklah juga di kawasan-kawasan pendalaman dan sebagainya lah. So itu adalah fasa mana kita nak pastikan golongan-golongan, semua golongan termasuk golongan rentan dan sebagainya dapat menggunakan aplikasi digital. Digital. Dan yang ketiga ialah fasa di mana kita menjadi satu negara yang maksudnya tersohor lah, tersohor ataupun terkenal lah dalam digital content ni, digital content dan juga cyber security, keselamatan cyber ni. Jadi itu adalah fasa ketiga, iaitu daripada 2026 tu sampai 2030. Jadi kalau kita tengok dalam konteks e-wallet ni kan, dia merangkul, dia akan kita akan lalui lah maksudnya. Sebab kalau e-wallet tu kan akan melibatkan transaksi kewangan kan. Jadi bila melibatkan transaksi kewangan dan sebagainya, kita nak kena pastikan kewangan kita tu taklah hilang lah di tengah jalan lah dan sebagainya kan. Jadi sebab tu cyber security dan juga digital content semua adalah sangat-sangat penting lah. Jadi maksudnya kita target 2030 kita adalah satu negara yang mungkin nak katakan bukan cashless 100%. Cashless tu maksudnya kita boleh buat transaksi tanpa ada bawa duit kan, semuanya gunakan digital kan, digital saja. Jadi mungkin kita akan beralih kepada satu negara yang menggunakan cash dan kemudiannya kita tidak menggunakan cash. Begitu. Okey, alright Prof. Intro dia dah panjang. Sekejap lagi kita nak tanya ke Edah ni macam mana pula. Okey, Prof, kalau macam yalah guna cash ada kebaikan dia, guna e-wallet pun ada kebaikan dia. E-wallet lagi baik ke ataupun cash lagi baik? Lepas ini kita nak tahu daripada Prof. Kita berehat dulu seketika dengan 7 nasihat Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kimi Kimo dan juga siapa? Luka Sikta. Selangor FM. Pilihan tepat. Anak pipi jangan tak dihirau, kusar esok kesaran sirimau. Anak didik harusnya dirisau, gusar esok engkau yang dipisah. Dulu tunggu diturut balik,
berjaya mendadak jangan. Pastikan jika malu bertanya sesat jalan. Biar lapar sehari asalkan kenyang bertahun. Biar bergerut dahi asalkan minda beralun. Kedua semua nasihat cepat tua. Ketua perlu jua nasihat sampai tua. Masuk semua benua berlusuk dalam luar. Hormat tanpa bersua walau darah sebuah. Lain liga lain cara. Ialah geliga dalam rasa media masa. Dahulu kena lidah badan kan binasa. Sekarang kena mata jemari berbicara. Cara bicara yang keempat semua telinga harus teka. Nenek moyang yang nasihat majoriti ramai leka. Terlena dibuai mimpi di dunia cereka. Hanyut dihempas ombak tinggi gah lupa mereka. 5. Usah dikira kanan kiri. Cermin untuk diri. Kena hidup tiada siri. Kena hidup tiada sisi. Bila hati mula hitam lupakan kisah silam. Nilap usah disiram. Kusiram yang keenam biar mekar dalam hati. Ingati putus urat dan tenaga urat besi. Korbannya bukan calan tak hilang dimakan hari. Bacakan jasa-jasa mereka dengan budi-budi. Jangan tak dihirau. Gusar esok kesarang sirima. Anak didik harusnya dirisau. Gusar esok kau yang dipisah. Dulu diturut balik. Dulu diam sekarang celik. Kembali lagi bersama kami berdua dalam Hello Selangor, Cempaka dan Ash, dan bersama tetamu kita pada petang ini Profesor Madya Dr. Nur Rajli Rizwan Shah, iaitu pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, dengan tajuk petang ini kehidupan digital penggunaan e-wallet. Baik Prof, e-wallet ni kan seperti mana kita tahu lebih selamat berbanding wang tunai. Dan juga dari segi kebaikan Prof, dari menggunakan e-wallet sebagai bila kita nak membuat pembayaran. Okey lah. Dia macam ni lah. Kebaikan dia ada, keburukan dia ada. Okey, tapi saya nak cerita kebaikan lah. Tadi saya pergi convocation anak saya lah. Okey, saya pergi convocation anak saya di UiTM. Jadi kan selalunya kalau ada convocation tu ada gerai-gerai yang menjual makanan dan sebagainya kan. Okey, jadi masa saya bertolak tadi pukul 5 pagi lah, 5 pagi pergi. Jadi duit dalam cash memang tak ada lah, dalam wallet tak ada lah duit. Jadi kita pergi je kan. Tapi bila sampai sana kita nak beli, contohnya nak beli untuk sarapan ke apa ke, kita dah cash tu tak ada. So saya tengok semua gerai-gerai yang ada di situ semua ada menggunakan aplikasi e-wallet tu kan. Dia ada dia punya barcode tu, QR code tu. Jadi tak payah dah saya nak pergi bank, cari bank apa semua, dan terus je kan scan aja. Saya scan kan, so dapatlah beli barang tu kan. Tapi masalah dia ini keburukan dia. Okey, ini mungkin kita boleh bincang banyak lagi sebab dari segi psikologinya kan, betul kita sebagai contohnya kalau kita dari segi perancangan kewangan, kita kalau boleh kita tak nak terlalu mudah untuk mengeluarkan duit ataupun membelanjakan duit tersebut. Okey, e-wallet ni dia akan jadikan kita cepat, mudah. Okey, cepat. Abang sana Ted, habis mana Ted, nasib baik Cik Baki. Okey. Banyaknya kita berbelanja. Kan, itu dia punya, maksudnya dia punya dari segi maksudnya bukanlah, maksudnya dari segi cabaran. Okey, saya katakan cabaran. Cabaran sebab bila kita mudah untuk berbelanja tu kan, kita tek je. Okey, dia dah jadi tak sedar dan dia ni, tapi okay. So macam tu kan kita rasa macam saya macam semalam pun saya baru jadi examiner untuk seorang pelajar PhD saya di USIM. Jadi tajuknya memang e-wallet. Dan juga dia punya model dia lah untuk lihat macam mana pengguna e-wallet ni boleh meneruskan
meneruskan penggunaan e-wallet ni lah. Sebab apa sekarang ni banyak diberikan sebagai contohnya insentif dan sebagainya kan, supaya kita boleh menggunakan e-wallet. So, kita tu fasa pertama adoption tu dah ada, dah nampak, tapi nak guna terus tu kan, terus tu yang penting juga. Dan juga kalau kita lihat e-wallet yang ada di Malaysia ni yang popular, dia ada banyak e-wallet. Saya tengok saya baca dia punya thesis tu, PhD tu, memang banyak terperanjat juga. Saya pun terperanjat. Rupanya ada dekat 44 e-wallet di Malaysia. 44. Kita ingatkan 3 ke paling banyak pun. Kalau saya lah, saya ada Touch 'n Go. Okey. Saya ada MAE, okey. MAE, lepas tu adalah yang lain semua tu, tapi yang selalu saya guna ialah Touch 'n Go dan juga MAE lah kan. MAE tu memang ditolak terus daripada duit bank kita. Touch 'n Go pun dia akan tolak juga bank kita kalau kita fotokan dia kan. So basically ada 44 tu saya put wah, bila saya baca kan, sebab dia pelajar PhD kan, dia kena buat kajian yang sangat mendalam lah. So kita bacalah kan, dapat ilmu daripada situ. Dan kita lihat bahawa dia punya pertambahan dia memang makin banyak. Dan juga kaedah e-wallet ni diguna pakai sekarang ni bukan hanya untuk saja tau. Sekarang dah ada buy now pay later. Pernah dengar? Takkan orang berhutang, Prof. Betul. Buy now pay later. Lepas tu sekarang pun dah ada loan. Okay, ada untuk buat pinjaman pun ada. Okay, maksudnya macam Go Pinjam lah, apalah semua tu kan. Lepas tu untuk transfer tu pun ada transfer. Untuk pelaburan pun saya dah ada pelaburan. Okay, untuk bayar bil, okay, untuk entertainment, okay, entertainment tu macam game lah dan sebagainya, movie kan, dan juga leisure kan, juga lain-lain. Okay, macam-macam lah. Ada yang education lah, donation lah, kereta sewa lah. Okay, jadi saya tengok memang berkembang sangat e-wallet yang ada di Malaysia. Dan juga ada juga e-wallet yang memang khusus dia. Contoh kalau untuk shopping, ada e-wallet shopping lah. Siapa tahu e-wallet shopping? Apa? Contoh Shopee. Lagi Lazada. Kan. So memanglah saya pun sendirilah. Saya pun sendiri pun suka. Apa ni? Tik add to cart. Lepas tu tak perasan. Memang tak perasan kan. Kita belanja yang tu kita tak perasan. Jadi inilah satu cabaran saya rasa dari segi kalau untuk dompet kita ni. Untuk dompet macam mana kita nak mengadaptasikan dengan cabaran baru ni kan, dengan adanya e-wallet ni yang memang memudahkan kita untuk kita berbelanja. Sebab kita selalu cakap perancangan kewangan, kita kena ada simpanan kemasan lah, kita kena ada simpanan untuk pelaburan, simpanan untuk masa hari tua dan sebagainya. Tapi kalau kita dah senang berbelanja ni, macam mana kita nak kontrol tu nanti? Dari segi psikologinya macam mana kita nak kontrol kita punya perbelanjaan itu. Okey. Jadi kalau Prof cerita tadi pun memang senang lah belanja. Keluar macam tu je. Dengan sekali bil, kadang-kadang tu beratus-ratus ringgit. Betul, pengalaman sendiri tu. Janganlah kata sini, Prof. Okey, dah tanya Prof lah. Dengan kemudahan yang sedia ada ni, macam mana e-wallet boleh memberi kesan lah terhadap kebiasaan rakyat Malaysia ni berbelanja? Itu dah tadi tu. Okay, dia akan memberikan kesan yang mungkin kalau tak dibendung, kalau tak dijaga dengan secara ataupun diberikan awareness, diberikan kesedaran, mungkin kita akan mengalami satu keadaan mana consumerism tu sangat kuat kan. Kita semua nak beli, semua materialism lah kan. Maksudnya kita nak beli tu, kita nak beli. Jadi kita kadang-kadang kita terlupa sebab ada benda-benda yang juga kita perlu teliti dan juga kita perlu rancang. Contoh sekarang ni pun dah ada isu. Okay, contoh tentang Malaysia sekarang dah menjadi sebuah negara yang menua.
Maksudnya kita punya golongan yang akan golongan menua ni akan lebih besar pada tahun contohnya 20, 30. Ramai lagi orang-orang pencen maksudnya. Jadi dalam konteks ni kita contohnya untuk simpanan hari tua tu kita sepatutnya kena simpan daripada sekarang tau. Jadi kena simpan dari sekarang sebab kalau kita lah kita bekerja dan kita nak bersara pada umur 55 atau ada yang bersara pada umur 60 kan, 58 kan. Jadi pada umur 55 tu berapakah wang persaraan yang perlu kita ada untuk kita boleh meneruskan kehidupan kita. Yang itu penting juga. Tapi kalau kita duk belanja je, tak ada perancangan yang elok kan, so dompet kita kan masalah. Dompet kita masalah kan. Jadi kesan ni kena kita maksudnya macam kena banyak bagi education, banyak bagi education kepada contohnya rakyat Selangor lah, tentang betapa pentingnya kita untuk mengawal kita punya perbelanjaan, membuat simpanan, membuat tabungan kan, dan juga beringat untuk hari masa akan datang. Betul. Jadi itu banyak pesanan daripada Prof di sebalik kemudahan yang kita ada ni, e-wallet apa semua cepaka. Dan saya dapat consultation ni. Ada juga kekurangan beg ni kat saya. Janganlah macam tu. Nanti kosong. Okey, terima kasih Prof untuk pesanan untuk siap pasal e-wallet hari ni. Okey, sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Cempaka. Terima kasih Ash. Kalau kami terima kasih juga producer. Producer dekat belakang sini je kan. Terima kasih. Salam dengan dia Cik Jaski. Okey Prof, kalau kami perlukan consultation untuk menjaga, mengawal perbelanjaan untuk e-wallet ni, kami Roger Prof Sebenarnya dah tahu dah. Sebenarnya dah tahu, cuma kita nak buat tu je, tu yang masalah tu. Semua orang sama. Benda tu yang sama. Kita semua hadapi. Betul. InsyaAllah. Terima kasih banyak Prof untuk hari ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selepas ini kami akan kembali bersama dengan anda sebab apa kita di Sumbang Kebimbang. Ya, menanti anda dari pukul 3 petang hingga 4 petang nanti. Kalau anda nak call, anda boleh call kami 03-2287-3203. Kalau nak WhatsApp 0193304425. Ini Bintang Hati, Amy Mastura, Selangor FM. Pilihan tepat.